Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid semua tahun 6. Okay, pada hari ini 16 Jun 2021. Okay, sekejap. Suara cikgu jelas tak Diana? Jelas. Dia ada macam terngiang-ngiang tak? Ada? Sekarang ada terngiang-ngiang tak suara cikgu? Tak ada. Ada ya? Okey, cikgu dah keluar handphone cikgu. Okey, sekejap ya. Baik, nampak tak cikgu punya PowerPoint? Nampak tak? Nampak. Okey, terima kasih bagi respon. Sekarang kita mulalah. Ya, minta maaf ya, masalah teknikal ni biasa berlaku. Kita mulakan dengan slide yang pertama. Okey, baik. Tajuk pada hari ini iaitu tema 5 pupuk perpaduan. Unit 14 berkat hidup sepakat. Okey, kita lihat standard pembelajaran iaitu 1.5.2 menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul, menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Okey, apa itu bahasa yang indah? Yang kita belajar sebelum ni biasanya ialah bandingan semacam, peribahasa ataupun perkataan-perkataan yang terdiri daripada sastra, yang ada sastra dia. Dia ada bahasa yang kita kena betul-betul faham. Okay? Biasanya peribahasa lah kalau tahun 6, kalau sekolah rendah biasa peribahasa, bandingan semacam, bahasa-bahasa yang indah. Ada juga dalam puisi, ya, puisi tentunya sajak, gurindam, syair, itu ada bahasa-bahasa yang indah di dalamnya. Itu objektif pembelajaran kita iaitu menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul, menggunakan pelbagai ayat mengandungi bahasa yang indah. Kita kerjaan bersama lain. Kita hari ini banyak lebih kepada mengujarkan ataupun menceritakan teks muka surat 71 halaman 71. Dah baca semua cikgu rasa tadi dalam masa kita terputus. Cikgu dah tidak akan membaca. Inilah tajuknya iaitu seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Okey. Cikgu nak tanya sekejap. Kepada beberapa orang murid, sekejap. Siapa yang ada dekat sini? Okey. Mr. Cherry. Cherry tahu tak apa itu sirih? Tahu tak apa itu sirih? Tak tahu. Tak tahu. Tahu tak apa itu serai? Tak tahu juga. Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Okey, tak tahu sekejap cikgu tunjuk. Tak tahu ya, sekejap. Okey, sirih dan serai biasanya kita gunakan dalam makanan tradisional orang-orang Malaysia. Dia bukan orang Melayu tahu. Orang Malaysia kadang banyak gunakan serai dalam makanan. Aku tunjuk sekejap. Cikgu lupa nak tunjuk. Okey, serai dan sirih. Kalau serai kita menggunakan dalam makanan masakan tradisional, contohnya macam masak kari, kita masak apa-apa yang bertumis, kita masukkan serai untuk dapatkan dia punya bau ataupun aroma. Sirih itu dia macam daun. Biasanya digunakan untuk macam kalau orang kahwin kan, dia letakkan benda tu ke dalam
hantaran, ajak serai. Orang Melayu tak ketahulah dia siapa yang orang Melayu dia tahu benda ni semua. Cikgu lupa nak tunjukkan kamu punya ke dalam kamu punya ni. Sekejap. Copy, cikgu masukkan sekejap. Tapi kan sampai sudah kamu tak tahu apa itu serai, apa itu sirih. Tu tak boleh juga kan? Sorry minta maaf. Kita tunjukkan dekat sini. Tak keluar tak? Keluar. Tak keluar, cikgu tunjuk sekejap dekat present now, tukar kepada present window. Dot present. Window. Okey. Okey, nampak tak? Nampak tak serai ni apa? Jana nampak tak Jana? Nampak. Okey, ini serai. Untuk murid-murid yang berbangsa Cina yang tak pernah nampak serai, ini serai. Okey, bila serai kita tanam, dia akan menjadi rumpun. Sebab itulah kita gunakan kalau di gambar, contoh dalam soal periksaan, pemahaman, ditunjukkan gambar macam ni, gambar yang warna hijau ni, penjodoh bilangannya ialah serumpun serai. Bila dia ikat, dah dibersihkan, kita panggil seikat serai. Okey? Bila satu, kita panggil batang, sebatang serai. Okey? Jadi keadaan ataupun macam mana serai itu hidup, dia berada dalam keadaan rumpun. Jadi rumpun itu bermaksud duduk rapat-rapat, duduk sama-sama dalam tempat yang sama. Jadi kita rakyat Malaysia, pelbagai kaum, dia tinggal di satu negara yang sama dalam keadaan yang baik dan harmoni. Itu maksudnya. Baik, sirih. Sirih juga sejenis tumbuhan. Okey, sekejap. Ini sirih. Mungkin kalau siapa yang duduk di kampung dia pernah nampak. Okay, ini sirih. Sirih bila dia tumbuh dia akan menjala di batang-batang pokok yang besar ataupun di tempat-tempat yang dia nak tumbuh lah. Bila kita dah potong daun sirih tu, dia akan disusun baik-baik jadi macam ni. Okay, ini sirih. Kalau orang-orang Melayu tradisional dulu-dulu dia makan sirih tu dalam harian. Bahasa nenek kita lah diikat macam ni. Disusun macam ni rapat-rapat. Okey. Jadi samalah sesuailah dengan peribahasa seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Diikat baik-baik untuk disusun. Jadi sirih tu diikat baik-baik. Diumpamakan kita masyarakat di Malaysia pelbagai kaum untuk tinggal bersama-sama, bersatu padu, majmuk, tak ada pergaduhan, itu maksudnya. Berbincang jika ada masalah dan sebagainya. Okey? Jelas tak Diana? Diana juga cikgu panggil. Jelas tak? Diam je. Jelas. Okey. Jelas. Diana respon. Cikgu pun ajar respon. Okey, kita sambung. Jadi cikgu dah terangkan, dah tunjukkan gambar tentang sirih dan serai, apakah yang dimaksudkan dengan sirih dan serai, maksud peribahasa tu. Jadi bila ada soalan tentang peribahasa berkaitan tentang kerjasama, tolak ansur, perpaduan, kita boleh gunakan perkataan ini peribahasa ini. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Okey, bermaksud bekerjasama, bersatu padu. Baik. Cikgu nak Derek. Baca Derek petikan teks yang atas sekali. Tajuknya seikat bagai sirih, awak baca satu ayat masalah perpecahan sehingga menjadi-jadi. Derek ada di situ tak Derek? Derek buka mikrofon. Okey, silakan baca. Seikat. Baca seikat bagai sirih. Seikat bagai siram serumpun. Bagai
sebagai serai Okey, masalah masalah pekerjaan penduduk di kampung komuni yang menjadi. okey, terima kasih Derek. Sambung Diana. Pada malam itu, Pada malam itu, Pak Junid memanggil anak buahnya. okey, terima kasih Diana. Sambung ikut nama cikgu ikut nama. Cikgu tak pilih. Airin Tong sambung baca. Mereka mengadakan mesyuarat setempat. Okey, bagus. Okey, baca dialog tu ada 3 orang. Yang berdialog tu ada 2 orang. Apakah yang perlu kita lakukan dan ya Pak Junid. Cikgu nak 2 orang iaitu Jesslyn dan Kan Kai Eun. Baca. Apakah? Apakah yang perlu kita lakukan, Pak Junid? Okey, sambung Kan Kai Eun. Ya, Pak Julik, lambat laun masalah ini akan bertambah parah. Okey, terima kasih. Sambung. Siapa lagi? Ki Chin Yen. Memang benar. Baca. Memang benar, kita perlu segera menyelesaikan masalah ini. Okey, terima kasih. Sambung. Lucas. Keesokan. Lucas. Keesokan harinya. Baca. Keesokan harinya, Pak ini berjumpa dengan pihak yang bersengketa. Bersengketa. Ulang Lucas. Okey, bersengketa. Sambung. Amsyah. Dialog tu sudah akan bergaduh. Okey, terima kasih. Teruskan orang yang seterusnya iaitu Irfan. Baca Irfan. Pak Junid memberikan Pak Junid memberikan kata-kata nasihat. Masalah itu dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana. Terima kasih Amsyah. Irfan. Seterusnya Syafiqal. Seikat. Seikat bagai sirih, serupun bagai serai. Terima kasih. Dan yang terakhir Tilin. Akhirnya pihak yang bersengketa sedang akan kesilapan mereka berasal insaf dan saling bermaafkan. Okey, terima kasih baca peribahasa yang terakhir sekali. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Terima kasih semua dapat baca sama-sama ikut turutan. Baik, sekarang ni kita nak terangkan dalam teks dialog cerita tadi yang kamu baca itu menceritakan tentang apa? Siapa nak jawab? Menceritakan tentang apa? Apa yang kamu faham tentang cerita tadi tu? Apa yang berlaku yang cerita ni? Okey, siapa nak raise hand? Siapa nak jawab? Boleh raise hand. Tak ada cikgu pilih. Tadi cikgu dah baca ikut turutan. Kalau baca, kita akan baca ikut turutan. Kalau cikgu tanya soalan, cikgu akan pilih. Apa yang kamu baca ni? Tentang apa? Tentang orang masak ke? Tentang apa? Apa masalah dalam cerita ni? Tadi cikgu dah terangkan maksud seikat bagai sirih, serupa bagai serai. Apa yang kamu baca tadi tu? Kamu ceritakan sebelum tentang apa? Secara ringkas. Tahun 6? Okey, tak nak jawab, cikgu pilih. Syafiqal? Syafiqal boleh buka mikrofon, Syafiqal? Okey, Syafiqal. Cerita tentang apa ni, Syafiqal? Apa yang awak baca ni tentang kampung Kemuni ni? Apa yang berlaku? Syafiqal? Masalah apa ni? Apa yang berlaku? Cepat, Syafiqal. Tadi kan dah baca, dah 2 kali baca ni. Boleh? Syafiqal boleh ke tidak? Tak boleh, saya tak boleh, jangan senyap je. Ha? Tak.
Tak boleh. Oh, tak boleh tak apa. Cakap je tak boleh. Jangan diam ni, cuba tunggu. Okey, terima kasih, tak apa. Amsyah? Amsyah dah lama tak dengar suara dia. Amsyah. Ya, cikgu. Apa teks, apa cerita ni dalam buku teks halaman 71 tu? Tengah apa? Masalah perpecahan penduduk. Kita ambil lah maklumat dalam teks tu. Gunalah kan maklumat tu, Syafiqah. Jangan tak tahu. Awak dah baca, mesti awak dah faham. Kita dah makan, mestilah kita kenyang. Rasa sedap ke, pedas ke, manis ke, masam ke kan? Kita yang rasa, kita yang baca, kita tahu. Okey, baik. Masalah perpecahan penduduk kampung Kemuni. Dalam kampung tu, kalau kita tengok situ, kita pastilah mereka kaum apa, sebab dia kartun kan, semua putih kan. Jadi masalah perpecahan, maksudnya mereka bergaduh, bertengkar, ada tak puas hati, tak ada je masalahnya. Okey, jadi ketua kampung dia namanya Pak Junid. Dipanggil semua penduduk kampung dia untuk mengadakan mesyuarat, mesyuarat meeting tergempar. Jadi mereka bincang apa yang mereka perlu buat. Sebab kalau masalah pergaduhan, perpecahan kaum, perpecahan itu maksudnya bergaduh ke, bertengkar ke, secara mulut ke, tangan, kaki semua naik ke kan. Jadi ketua ini perlu bertindak. Mereka berbincang bagaimana nak selesaikan masalah tu. Okey, jadi dalam dialog yang ada dalam cerita tu, mereka semua berbincang dan perlu melakukan tindakan segera menyelesaikan masalah ini. Jadi apabila dia nampak pada satu hari itu Pak Junid berjumpa dengan pihak yang sedang bersengketa, yang sedang nak gaduh ni. Apa Pak Junid buat? Pak Junid terus cakap, sudah, jangan bergaduh. Dia terus nasihat. Dan dia berikan kata-kata nasihat ni apa? Masalah tu dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana. Tak tahulah apa benda yang dia cakap. Tapi perkataan, peribahasa yang disebutkan dalam cerita tadi, iaitu seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Maksudnya dia bagi nasihat, jangan bergaduh. Apa kesannya kalau kita bertengkar, perpecahan penduduk kampung. Jadi akhirnya mereka sependuduk kampung semua memuka minda, terbuka hati untuk berubah. Dan akhir sekali persengketaan semua tu dapat diselesaikan dengan baik. Sebab kalau kita bersengketa, kita bergaduh, tak ada guna. Orang sakit hati, sakit badan, penat mulut, dan mereka semua insaf dan saling bermaaf-maafan. Dan peribahasa yang disebut tadi oleh TKC, buang yang keruh, ambil yang jernih. Yang keruh, yang tak baik, kita buang. Yang jernih kita ambil. Maksudnya, segala pergaduhan yang telah berlaku tu kita tinggalkan. Kita buat, kita ambil baik, yang positif. Kita sama-sama jadi masyarakat ataupun kaum berbilang bangsa di Malaysia ini dalam keadaan yang baik, aman dan sentosa. Itu maksudnya. Faham tak? Faham tak? Faham. Yang respon 4 orang, 5 orang je. Okey, baik. Dalam teks ini, seikat bagai sirih, serupa bagai serai ini terdapat pelbagai jenis ayat. Terdapat pelbagai jenis ragam ayat. Jenis ayat yang kita dah belajar dalam bahasa Melayu, antaranya ialah ayat penyata, ayat tanya, ayat apa lagi? Ayat songsang, okey. Jenis ayat. Jenis ayat penyata, ayat tanya, ayat songsang. Lagi ragam ayat. Ragam ayat tu maksudnya ayat yang penyata ditukar. Iaitu macam ayat pasif, ayat aktif, ayat cakap ajuk, ayat cakap pindah, tu semua ialah jenis-jenis ayat dan ragam ayat. Jadi dalam teks ini terdapat pelbagai jenis ayat dan ragam ayat. Kita lihat sama-sama pada gambar yang atas sekali. Masalah perpecahan penduduk di kampung Kemuni kian menjadi ini ialah ayat penyata. Okey, ayat penyata. Dengar ini yang paling penting sekali. Yang kedua, ada ayat tanya. Apakah yang perlu kita lakukan, Pak Junid? Itu ialah ayat tanya. Ayat tanya spesifik dia yang lebih jelas. Ayat tanya dengan kata tanya. Ada kata tanya di dalamnya iaitu apa. Terusnya,
lambat laun masalah ini akan bertambah parah. Itu ialah ayat songsang. Okey, baik, penjelasannya. Ayat tanya ialah ayat yang untuk bertanya dan biasanya mempunyai kata tanya dan tanda tanya. Kedua, ayat songsang ialah ayat yang subjeknya di belakang ataupun frasa namanya di belakang, manakala predikatnya di depan. Terbalik. Kita dah belajar tahun 5 dulu. Ingat lagi tak? Dan yang ketiga, ayat penyata. Biasa kita gunakan dalam ayat dalam penulisan, iaitu ayat tunggal, ayat majmuk. Itulah ayat penyata. Ya, iaitu ayat yang subjeknya di depan, frasa nama di depan, manakala predikat di belakang. Baik. Seterusnya, dekat sini, pada dialog yang di bawahnya, iaitu kita perlu segera menyelesaikan masalah ini. Itu juga ayat penyata. Seterusnya, Pak Junid berjumpa dengan pihak yang bersengketa. Itu juga ayat penyata. Dengar. Ayat penyata, tadi saya terangkan, subjeknya di depan, manakala predikatnya di belakang. Ini sebenarnya dah belajar sejak tahun 3 lagi. Kamu adalah batch ataupun KSSR yang terakhir. Buku teks yang kamu guna ni ialah buku teks yang terakhir. Dan kamu ialah kelas ataupun tahun yang terakhir untuk belajar silibus yang lama. Jadi kamu dah belajar sejak tahun 3 dulu. Cikgu ingat lagi. Pola ayat biasa ataupun ayat penyata. Ini ayat biasa, ayat yang bukan songsang, bukan ayat apa tu? Tanya, ni ayat biasa, ayat tunggal dengan ayat majmuk lah maksud cikgu. Baik. Pola ayat ataupun ayat biasa, ayat nyata ni, dia ada 4. Iaitu frasa nama tambah frasa nama tambah frasa kerja, frasa nama tambah frasa sendi nama. FSN ni frasa sendi nama. Dan yang keempat, frasa nama tambah frasa adjektif. Apa contoh ayat frasa nama tambah frasa nama? Kita bagi contoh terus ya. Dia sebenarnya belajar sebenarnya kat cikgu ulang semula. Okey, iaitu frasa nama. Contoh, nama saya. Itu frasa nama. Ialah TKC. Itu juga frasa nama. Tambah frasa nama. Ingat itu ialah ayat penyata, ayat biasa. Baik, yang kedua, frasa nama tambah frasa kerja. TKC itu ialah frasa nama. Tambah frasa kerja, membaca buku. Ketiga, frasa nama tambah frasa sendi nama. TKC tinggal tak nak TKC pula salah. Kampung bertam hulu di negeri Melaka. Okay. Ini paling mudah, kita bagi contoh yang mudah. Dan yang terakhir, frasa nama tambah frasa adjektif. TKC berbudi bahasa. Tak boleh. Itu kata kerja. Sesuai lah. Cikgu tukar lain. TKC lagi. Suasana kampung bertam hulu indah sekali. Okay. Jadi lihat sini cikgu asingkan dengan warna yang berbeza. Di belakang itu kita panggil sebagai frasa nama tambah frasa nama. Okay. Yang kedua, TKC membaca buku, frasa nama, TKC itu yang nama. Jadi membaca buku itu ialah frasa kerja. Mengapa frasa? Mengapa tak kata kerja? Cikgu dah pernah cakap dulu. Kata menunjukkan satu perkataan. Kalau frasa, satu atau lebih. Ingat kalau kata, contoh kata nama TKC. Kata nama apa? Kata nama khas. Okey. TKC juga kita panggil sebagai frasa nama.
Frasa itu bermaksud satu perkataan atau lebih. Kalau kata hanya satu perkataan saja. Jadi cikgu lebih suka guna frasa. Dia lebih selamat. Okey. Jadi kalau kata kerja, membaca. Kalau membaca buku itu ialah frasa kerja. Okey. Baik, seterusnya frasa nama tambah frasa sendi nama. Frasa nama ni ialah Kampung Betam Ulu. Di Melaka ialah frasa sendi nama. Kata sendi nama. Dia tak ada di, kepada, dari, daripada, sejak, hingga, itu ialah kata sendi nama. Okey, kalau ada di belakang frasa sendi nama, itu ialah frasa nama tambah frasa sendi nama. Yang terakhir, suasana di Kampung Betam Ulu, itu ialah frasa nama. Indah. Indah ialah kata adjektif. Cikgu tambahkan sekali, dia akan jadi frasa adjektif. Okey, jadi itu ialah pola ayat biasa. Okey, ni cikgu terangkan seterusnya. Baik. Habis untuk jenis pola ayat biasa, pola ayat biasa, ayat nyatalah. Okey, habis cikgu dah terangkan kita ada 4 pola, FN tambah FN, FN tambah FA, FN tambah FK, FN tambah FSN. Ni tadi dah selesai. Baik. Sebab nanti kamu masuk tingkatan 1, jenis-jenis ayat dan ragam ayat akan lebih jelas, akan lebih teliti. Dan mungkin kalau kamu tak faham yang asas, susahlah kamu nak belajar nanti. Baik, seterusnya ni cikgu terangkan lagi lah. Ni dah terangkan tadi. Cikgu tambahkan lagi untuk ayat yang ada dalam dialog, iaitu jenis ayat dia, Ali membaca buku di dapur. FN tambah FK. Ini ayat penyata. Siapakah nama awak? Ayat apa? Ayat apa ni? Tak boleh jawab. Jesslyn. Ayat tanya. Ayat tanya sebab ada kata tanya dan tanda tanya. Okey? Cikgu, ayat ini ayat tanya tak? Okey, dengar. Awak sudah makan. Awak sudah makan. Itu ayat apa tu? Irfan. Awak sudah makan? Irfan. Irfan buka mikrofon, Irfan. Cikgu tanya ni, awak sudah makan? Ayat apa tu? Dia diam. Syafiqah lagi. Tak nak Syafiqah lagi lah. Cikgu tanya, Lukas, awak sudah makan? Ayat apa tu, Lukas? Cikgu bagi contoh yang pendek-pendek je, yang mudah je. Awak sudah makan? Ayat apa? Ayat? Tanya. Ayat tanya. Tanpa kata tanya. Ayat tanya dalam ayat tadi tu, dia tak ada kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, berapa, tak ada. Itu ialah ayat tanya tanpa, tiada. Okey? Okey, seterusnya masa pukul 10 dah ni. Seterusnya ialah kambing itu dimakan oleh seekor ular. Ayat apa tu? Siapa tahu? Ayat penyata. Salah. Yang lebih ragam ayat apa? Tadi tu jenis ayat, ni sekarang ragam ayat. Ayat pasif. Dah tersebut dah. Ayat pasif pelaku diri ke berapa? Ketiga. Dah tulis kat situ dah. Okey, kalau ayat pasif pelaku diri pertama dan ayat pasif pelaku diri kedua, tak ada kata kerja pasif di, tak ada oleh. Ingat tu. Dia tak ada oleh. Itu nanti kita akan baca kemudian. Cikgu tak sempat nak ajar lebih jelas ayat pasif. Sebab kamu dah belajar tahun 5 dulu. Yang ini barulah ayat songsang. Ayat songsang. Okey, ayat songsang. Mengapa ayat songsang? Sebab kita terbalikkan subjek di belakang. Pada suatu petang, Ahming berbasikal. Sepatutnya ayat biasa, Ahming berbasikal pada suatu petang. FN tambah FSN.
frasa sendi nama. Pada itu ialah frasa sendi nama. Sebenarnya buku-buku cerita dia mulakan pada suatu hari seekor arnab berjalan-jalan di tepi hutan. Pada suatu hari seekor arnab berjalan-jalan di tepi hutan itu ialah ayat Songsang. Sebab frasa sendi kata sendi di depan. Sepatutnya pada suatu hari seekor arnab berjalan-jalan pada suatu petang, suatu hari. Jadi seekor arnab itu ialah frasa nama subjek. Subjek yang perlu letakkan di depan. Okey, baiklah. Masa pun dah pukul 10.03. Kamu pun nak kena rehat, nak bersedia untuk pelajaran yang seterusnya. Hari ini tak ada kerja sekolah. Esok cikgu akan berikan kerja sekolah dalam Google Classroom. Okey, ingat ya. Okay, baik, cikgu tutup dulu recording. Sebab cikgu nak cakap benda yang tak nak masuk dalam YouTube lah. Nanti kawan-kawan kamu yang tak masuk adalah 6 orang, 7 orang ni, 14. 14 maksudnya tak masuk lebih kurang dalam 7, 8 orang. 8 orang, ramai itu tak masuk. Okey, jadi yang tak